Selamat datang ke Sekadar Berita. Ulasan berita ini berdasarkan artikel dari media Vietnam dan Tri.com bertajuk Akbar Malaysia Bimbang. Pasukan Vietnam akan menaturalisasikan pemain secara besar-besaran untuk membalas dendam. Sekadar Berita akan mengupas isu ini, sejauh manakah kebenarannya, dan fakta menarik skuad Harimau Malaya ketika ini. Tapi sebelum itu, Malaysia menang besar ke atas Vietnam, 4-0. Tapi, apakah itu sebenarnya titik tolak kebangkitan Vietnam untuk membalas dendam dalam skala yang jauh lebih besar? Media Vietnam hari ini mendedahkan kebimbangan Akbar Malaysia sendiri, berita harian yang menjangka Vietnam akan mengambil langkah luar jangka, naturalisasi pemain secara besar-besaran, demi satu misi, menjatuhkan Harimau Malaya di bumi Hanoi, Mac tahun depan. Sekadar Berita merungkai segala kemungkinan dan pendedahan mengejutkan tentang rencana rahasia Vietnam. Benarkah Harimau Malaya tergugat jika Vietnam menghimpunkan pemain naturalisasi terkuat mereka di seluruh dunia? Jika ada, sejauh manakah langkah Vietnam ini boleh menghapuskan sisa-sisa kesedihan ketika mereka dipaksa membawa 4 biji telur di Bukit Jalil semasa menentang Malaysia pada 10 Jun lalu? Mari kita bahaskan persoalan ini satu persatu. Namun sebelum itu, mari kita lihat laporan berita Dantri.com ini dulu. Dalam laporan eksklusif oleh Dantri, Akhbar Berita Harian memberi amaran awal agar Malaysia jangan terlalu yakin. Kata mereka, Vietnam sudah pasti akan bangkit dan kini sedang menyusun strategi untuk membalas kekalahan tersebut. Bukan sekadar dengan perubahan taktikal, tetapi dengan memperkuat barisan pemain, menerusi naturalisasi besar-besaran. Pakar bola sepak Malaysia, Azlan Johar, memberi amaran bahwa langkah Malaysia membawa masuk pemain A-list kini boleh menjadi inspirasi atau senjata balas pihak lawan. Vietnam pun boleh lakukan perkara sama, katanya. Jika kita boleh bawa masuk pemain warisan berkelas dunia, mereka juga boleh. Dan mereka mungkin akan pilih yang lebih hebat, demi satu tujuan, membalas kekalahan memalukan ini. Tambahan pula, pemain utama Vietnam, Xuan Son, yang juga penjaring terbanyak Piala AFF 2024, tidak dapat beraksi dalam perlawanan pertama karena kecederaan. Tetapi pada aksi timbal balik match depan, beliau dijangka pulih sepenuhnya. Tambahan itu sahaja sudah memberi Vietnam kelebihan taktikal yang besar. Namun, persoalan penting timbul di media Vietnam. Benarkah Harimau Malaya kini gentar? Jawabannya, tidak. Malaysia bukan takut. Sebaliknya, Harimau Malaya lebih bersedia dari segi struktur, pengalaman, dan perancangan jangka panjang. Naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia bukan sekadar tindakan panik. Ia disusun dengan teliti, dengan pemain diuji di Liga Malaysia. Sebahagian besar sudah lama menetap, malah ada yang membina kerjaya di negara ini. Selain itu, Malaysia masih memiliki kelebihan utama, kekuatan kolektif yang semakin mantap di bawah Peter Chkalomovsky. Kita memiliki pertahanan yang stabil, kreativiti di bahagian tengah, serta kepantasan dan ketajaman di bahagian serangan. Jika Vietnam memilih untuk meniru pendekatan Malaysia dan menaturalisasikan 5 atau 6 pemain asing, itu belum menjamin kejayaan mutlak. Proses penyesuaian, kefahaman taktikal, dan masa untuk membina keserasian tidak berlaku dalam semalam. Malaysia sendiri mengambil hampir 2 tahun untuk membentuk skuad naturalisasi yang benar-benar berfungsi. Jika Vietnam baru mulai sekarang, mereka hanya ada masa 9 bulan. Itu sangat pendek, apatah lagi dalam sistem tertutup seperti V-League. Lebih menarik, Harimau Malaya dijangka akan menerima kemasukan beberapa pemain warisan generasi kedua dalam fase kedua, bermula Agustus atau September ini. Pemain-pemain ini bukan calang-calang. Mereka sedang bermain di Liga Utama Eropa, termasuk di Belanda, Spanyol, dan Jerman. Malah, ada yang beraksi di peringkat tertinggi Akademi Bundesliga dan La Liga. Sekiranya proses pendaftaran berjalan lancar, kita akan menyaksikan skuad yang lebih kuat berbanding ketika menewaskan Vietnam 4-0 sebelum ini. Malaysia juga memiliki kelebihan matematik untuk layak ke Piala Asia 2027. Selepas kemenangan ke atas Vietnam, Malaysia kini berada di kedudukan teratas kumpulan. Hanya perlu menewaskan Laos dan Nepal, 2 pasukan yang berada di ranking lebih rendah dan tidak pernah menewaskan Malaysia sebelum ini. Maka tiket automatik hampir pasti dalam genggaman. Malah, jika kita seri dengan Vietnam pada perlawanan terakhir, atau tewas dengan syarat tidak bolos 4 gol atau lebih, Malaysia masih akan layak berdasarkan kelebihan head-to-head. Statistik juga menyebelahi Harimau Malaya.
dalam 5 perlawanan terakhir menentang pasukan ranking lebih rendah, seperti Nepal, Laos, dan Bangladesh. Malaysia menang semua, dengan agregat jaringan 14 gol tanpa bolos. Justru itu, walaupun Vietnam merancang kebangkitan, realitinya Malaysia sudah selangkah ke Piala Asia. Kemenangan 4-0 bukan tiket selamat, tetapi ia membuka laluan yang sangat cerah. Vietnam mungkin akan bawa pemain naturalisasi, mungkin akan berlatih tertutup, mungkin akan ubah strategi besar-besaran. Tetapi dalam bola sepak modern, yang konsisten dan tersusun itulah yang akan berjaya. Ini bukan masa untuk leka. Ini masa untuk menggandakan persiapan. Harimau Malaya ketika ini sedang menuai hasil dari program naturalisasi jangka panjang. Dimulakan sejak zaman Tan Cheng Hoe, diteruskan oleh Kim Pan-gon, dan kini dipertajam era Siklamovski. Malaysia bukan sekadar ambil pemain asing. Mereka disaring, diuji dalam liga tempatan, diasimilasikan dalam DNA bola kita. Dan kini, Malaysia tidak boleh melihat ke belakang. Masa untuk selesa sudah tamat. Ini bukan hanya tentang bola sepak, ini tentang maruah. Jika kita mau ke pentas Piala Asia dan kekal sebagai pasukan dihormati di rantau ini, maka setiap detik dari hari ini hingga Mac depan adalah pertempuran senyap. Vietnam mungkin merancang, tapi Harimau Malaya mesti lebih awal bersedia, kerana hanya yang konsisten akan menang. Sekian ulasan khas dari Sekadar Berita. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini menjelang aksi panas antara Harimau Malaya dan Vietnam, Mac tahun depan. Jangan lupa, tekan butang like, kongsi dan langgan untuk tidak terlepas sebarang berita eksklusif tentang skuad kebangsaan, karena di sini, kami bukan sekadar melaporkan. Kami menganalisis, membongkar, dan membawa suara sebenar peminat bola sepak Malaysia. Sekadar Berita, ulasan yang Anda perlu tahu. Topik kita hari ini pastinya mengundang perhatian ramai peminat bola sepak tempatan, terutamanya penyokong Johor Darul Takzim dan pasukan kebangsaan Harimau Malaya. Tahukah anda bahawa Arif Aiman Hanapi, bintang muda sensasi negara, kini dinobatkan sebagai pemain tempatan paling mahal dalam Liga Malaysia? Malah, nilai pasarannya telah mengatasi dua pemain warisan JDT yang baru sahaja ditandatangani, iaitu John Irazabal dan Hector Havel. Fakta ini bukan sekadar khabar angin, tetapi berdasarkan data rasmi yang dikemas kini oleh laman antarabangsa terkenal, transfermarkt.com. Menurut kemas kini terkini bertarikh 14 Mei lalu, Arif Aiman kini bernilai €650,000. Jika ditukar kepada ringgit Malaysia, angkanya adalah kira-kira RM3,200,000. Lebih menarik, nilai ini mencatatkan peningkatan hampir RM250,000 berbanding kemas kini pada bulan November tahun lalu. Satu lonjakan yang membuktikan betapa konsistennya prestasi Arif, bukan sahaja di peringkat domestik, tetapi juga di pentas Asia. Sebagai perbandingan, John Irazabal, pemain pertahanan dari Spanyol yang baru menyertai Harimau Malaya, kini mencatat nilai pasaran sekitar RM2,950,000. Ia lebih rendah daripada Arif Aiman. Sebelum ini, nilai Irazabal adalah sama seperti Arif, namun ia menurun selepas tempoh bersama Sabah FC dan hanya meningkat sedikit sebelum penampilan sulungnya untuk skuad kebangsaan menentang Vietnam 9 Jun lalu. Manakala seorang lagi pemain import, Hector Havel, pemain tengah kelahiran Belanda, turut menyaksikan penurunan nilai pasaran. Kini hanya bernilai RM1,970,000 berbanding RM2.2 juta pada bulan Disember tahun lalu. Jadi, apakah maknanya semua ini? Arif Aiman bukan sekadar ikon muda JDT.